Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke channel Cikgu Farhan. Okey, baik. Pada hari ini kita teruskan semula pengajaran dan pembelajaran kita hari Rabu. Okey, hari kedua minggu yang keempat. Jadi, cikgu nak sekarang ni kamu keluarkan buku teks kamu sekarang. Semua murid pastikan buku teks ada di hadapan kamu masing-masing dan keluarkan buku teks kamu dan buka muka surat 71. Okey. Buka muka surat 71. Okey, iaitu kemahiran pada hari ini berkaitan dengan menulis lah. Jadi hari ini kita banyak sikit kita belajar berkaitan dengan menulis. Kita tengok tajuk pada muka surat 71 iaitu tokoh seni. Jadi pertama sekali kita kena baca artikel yang diberikan dan fahami artikel yang diberikan, kemudian baru kita buat aktiviti menulis. Okey, cikgu bacakan pada perenggan yang pertama. Profesor Datuk Siti Zainun binti Ismail ialah tokoh seni negara kita. Beliau dilahirkan pada 18 Disember 1949. Beliau dilahirkan di Gombak, Kuala Lumpur. Okey, sebelum merdeka. Okey, Profesor Dr. Siti Zainun ni lahir sebelum merdeka. Kita merdeka tahun 1957. Okey, kita sambung bacaan pada perenggan yang kedua. Profesor Dr. Siti Zainun sangat meminati bidang seni lukis. Selain itu, beliau juga minat menulis buku tentang seni. Dewan Bahasa dan Pustaka menerbitkan banyak buku beliau seperti buku yang bertajuk Percikan Seni dan Tekstil Tenunan Melayu. Seterusnya, Profesor Dr. Siti Zainun membuat banyak pameran hasil seninya di luar negara. Beliau pernah mempamerkan hasil lukisannya antaranya di Filipina, India, Perancis dan Australia. Minatnya itu mendapat penghargaan daripada beberapa pihak. Buktinya beliau menerima banyak anugerah kesenian, antaranya ialah hadiah lukisan Batik Maha 1967 dan 1968 dan anugerah budayawan Selangor 2009. Sumber diubah sesuai daripada laman web dbp.government.my. Okey, baik. Sekarang ni kamu dah baca berkaitan dengan isi penting berkaitan dengan tokoh seni yang ada pada muka surat 71. Kemudian kamu tengok aktiviti di bahagian bawah iaitu menulis ayat yang diimlakkan dengan ejaan yang betul. Okey, sebenarnya kalau ikutkan aktiviti ini, kita kena tutup buku teks ini. Lepas tu kamu kena salin apa yang cikgu bacakan. Sebenarnya itu dimasukkan dengan diimlakkan. Dengar betul-betul apa yang cikgu baca, kemudian kamu salin. Okey. Jadi sekarang ni cikgu nak kamu buat seperti itulah. Okey, sekarang ni kamu ambil buku tulis BM3, BM penulisan. Ambil buku tulis BM penulisan. Okey, lepas tu kamu tulis hari dan juga tarikh hari ini, hari Rabu. Okey, baik. Sekarang ni kalau boleh kamu dengar bacaan cikgu, lepas tu kamu salin. Kalau kamu tak mampu, kamu rasa susah sangat, kamu salin semula ayat yang ada dekat buku teks kamu itu ada warna merah kan? Ada 1, 2, 3, 4 yang warna merah. Perenggan 1 ada 1, perenggan 2 ada 2, perenggan 3 ada 3, perenggan 4 ada ayat yang keempat. Jadi salin semua ayat itu. Tapi kalau kamu boleh dengar pembacaan cikgu, kamu tulis semula, itu lebih baik. Sebenarnya kena buat macam tu. Okey? Jadi ayat yang pertama cikgu bacakan. Kalau siapa-siapa boleh tulis, dia tulis teruslah. Okey? Pastikan buku tulis kamu ada di hadapan kamu sekarang. Sila tulis hari dan juga tarikh. Okey, kemudian tajuk pada hari ini ialah tokoh seni. Aktiviti kita ialah menulis. Okey, dah bersedia dah? Okey, ayat yang pertama ialah cikgu bacakan betul-betul. Lepas tu kamu salin dalam buku tulis kamu. Beliau dilahirkan di Gombak, Kuala Lumpur. Okey, cikgu ulang kembali bacaan cikgu.
Beliau dilahirkan di Gombak, Kuala Lumpur. Okey. Sekali lagi, beliau dilahirkan di Gombak, Kuala Lumpur. Okey, ayat yang kedua. Dewan Bahasa dan Pustaka menerbitkan banyak buku beliau seperti buku yang bertajuk Percikan Seni dan Tekstil Tenunan Melayu. Cikgu ulang kembali ayat nombor 2. Dewan Bahasa dan Pustaka menerbitkan banyak buku beliau seperti buku yang bertajuk Percikan Seni dan Tekstil Tenunan Melayu. Okey, boleh? Cikgu ulang sekali yang terakhir. Dewan Bahasa dan Pustaka menerbitkan banyak buku beliau seperti buku yang bertajuk Percikan Seni dan Tekstil Tenunan Melayu. Okey, boleh tulis. Okey, baik. Ayat yang ketiga cikgu baca, kamu tulis dalam buku. Beliau pernah mempamerkan hasil lukisannya antaranya di Filipina, India, Perancis dan Australia. Cikgu ulang sekali lagi. Beliau pernah mempamerkan hasil lukisannya antaranya di Filipina, India, Perancis dan Australia. Boleh? Cikgu ulang sekali lagi ayat yang ketiga. Beliau pernah mempamerkan hasil lukisannya antaranya di Filipina, India, Perancis dan Australia. Okey, pastikan kamu dengar dan kamu tulis dan pastikan ejaan kamu itu betul. Okey, ayat yang terakhir, ayat yang keempat. Beliau menerima banyak anugerah kesenian. Pendek sahaja ayat ni. Cikgu ulang kembali. Beliau menerima banyak anugerah kesenian. Cikgu ulang sekali lagi. Beliau menerima banyak anugerah kesenian. Okey, baik. Pastikan kamu tulis ayat yang berwarna merah di dalam buku tulis kamu. Kalau ikut betul-betul aktiviti dia, kamu kena dengar apa yang cikgu cakap, lepas tu kamu tulis. Kena tutup buku teks. Tapi kalau kamu tulis lambat dan sebagainya kan, tak mampu nak dengar, kamu tulis tak laju dan sebagainya, jadi rujuk semula muka surat 71. Kamu tengok ayat yang berwarna merah, kamu salin di dalam buku tulis BM penulisan kamu. Okey? Okey, baik. Habis sudah aktiviti tersebut. Sekarang ni kamu keluarkan buku aktiviti kamu, buku jilid 1. Kita dah nak habis dah. Ada lagi berapa muka surat sahaja lagi. Lepas tu kita akan habis menggunakan buku aktiviti jilid 1 ini. Kita akan masuk jilid 2 pula. Okey, hari ni kena buat baik sikit latihan sebab dekat buku aktiviti ni kita kena buat 2 latihan. Iaitu aktiviti 3A dan aktiviti 3B. Berkaitan dengan imla lah. Okey, bacaan guru secara imla. Kamu dengar bacaan cikgu, lepas itu kamu baca. Okey, muka surat 81, buka buku aktiviti jilid 1, muka surat 81. Tulis ayat yang diimlakkan oleh guru. Sama juga aktiviti macam tadi. Okey, perhatikan ini berkaitan dengan Roslan Madun. Okey, ini Roslan Madun, penyanyi lagu rakyat dan pendendang syair yang terkenal. Beliau dilahirkan di Temerloh Pahang pada 20 Julai 1952. Beliau juga seorang penyair, pelakon, pengarah drama, pentas dan televisyen. Okey. Roslan Madun sering diundang untuk membuat persembahan dalam pelbagai majlis. Beliau pernah mengadakan persembahan
di Singapura, Indonesia, Brunei, Kemboja, Jepun dan Korea Selatan. Kini beliau aktif membimbing murid sekolah dan pelajar universiti dalam bidang puisi tradisional. Beliau juga sering diundang menjadi juri pertandingan yang bercorak kesenian. Roslan Madun ialah munshi sastra Dewan Bahasa dan Pustaka. Beliau pernah memenangi hadiah sastra utusan Exxon Mobil pada tahun 2006 kategori puisi. Lagu beliau yang terkenal ialah Lemak Manis dan Seloka Pak Kaduk. Okay, cikgu pernah pernah belajar tentang Roslan Madun ni waktu cikgu belajar di IPT. Okay, cikgu belajar tajuk kesusastraan pada ketika itu, kesusastraan Melayu. Okay, cikgu ada juga tengok video Roslan Madun ni masa belajar dulu, iaitu Seloka Pak Kaduk. Okay, lagu dia aduhai malang Pak Kaduk, sawah terjual maruah tergadai. Apa tu ada lagi lirik dia. Lagu dia macam tu lah. Best, memang best. Lagu dia memang sedap. Okay, kalau kamu ada masa, kamu buka YouTube, kamu type Seloka Pak Kaduk, kamu cari Roslan Madun yang menyanyikan. Okay, Encik Roslan Madun yang menyanyikan. Okay, jadi dekat sini kamu kena tulis 4 ayat yang diimlakkan oleh cikgu. Cikgu baca, kamu salin. Okay, baik. Ayat yang pertama. Okay, ayat yang pertama, kita cari ayat yang pendek je lah supaya kamu senang salin. Kita cari ayat yang pendek. Okay, ayat yang pertama dekat perenggan yang pertama. Beliau dilahirkan di Temerloh, Pahang pada 20 Julai 1952. Cikgu ulang kembali. Okay, cikgu ambil ayat pendek saja dalam perenggan satu. Beliau dilahirkan di Temerloh, Pahang pada 20 Julai 1952. Cikgu ulang kembali. Beliau dilahirkan di Temerloh, Pahang pada 20 Julai 1952. Okey. Okey, ayat yang kedua. Roslan Madun sering diundang untuk membuat persembahan dalam pelbagai majlis. Cikgu ulang kembali. Roslan Madun sering diundang untuk membuat persembahan dalam pelbagai majlis. Cikgu ulang sekali lagi ayat yang sama. Roslan Madun sering diundang untuk membuat persembahan dalam pelbagai majlis. Okay, tulis dekat ayat nombor 2 itu. Okay. Nombor 3. Okay, nombor 3. Beliau juga sering diundang menjadi juri pertandingan yang bercorak kesenian. Cikgu ulang kembali. Beliau juga sering diundang menjadi juri pertandingan yang bercorak kesenian. Cikgu ulang sekali lagi, kali ketiga. Beliau juga sering diundang menjadi juri pertandingan yang bercorak kesenian. Okay, pastikan kamu tulis dengan betul ayat yang ketiga. Okay, bagi ayat yang keempat, yang terakhir. Okay, dengar betul-betul. Jangan kamu tulis benda yang tak cikgu sebut. Cikgu kadang-kadang cek kerja murid, dia main buat dia dia tak dengar video apa yang cikgu cakap. Cikgu tak nak lah. Kalau boleh, kerja kamu ikut apa yang cikgu arahkan. Okay? Ayat nombor 4 yang terakhir. Lagu beliau yang terkenal ialah Lemak Manis dan Seloka Pak Kaduk. Cikgu ulang sekali lagi. Lagu beliau yang terkenal ialah Lemak Manis dan Seloka Pak Kaduk. Kali terakhir, cikgu ulang. Lagu beliau yang terkenal ialah Lemak Manis dan Seloka Pak Kaduk. Okey, habis dah muka surat 81. Sekarang kita bagi muka surat 82, aktiviti yang masih sama juga. Okay. Tulis ayat yang berhuruf tebal secara imla. Okey, tulis ayat yang berhuruf tebal secara imla. Cikgu sebutkan, kamu tulislah. Tapi dalam buku kamu tu dah ada dah warna hitam tu. Kalau kamu tak sempat, kamu rujuk dalam buku teks kamu, buku aktiviti kamu.
Muka surat 82 tu, kamu tengok tulisan yang berwarna hitam. Kalau kamu tak sempat dengar apa yang cikgu bacakan. Okey, ayat yang pertama. Seni tekad ialah seni menyulam benang emas atau perak pada kain dasar jenis baldu. Okey. Cikgu ulang sekali lagi. Seni tekad ialah seni menyulam benang emas atau perak pada kain dasar jenis baldu. Ayat yang kedua, banyak barang yang boleh ditekat. Ulang sekali lagi, banyak barang yang boleh ditekat. Kali ketiga, banyak barang yang boleh ditekat. Okey, ayat yang ketiga, seni tekad mempunyai motif tertentu. Cikgu ulang kembali, seni tekad mempunyai motif tertentu. Yang terakhir sekali, seni tekad mempunyai motif tertentu. Okey, baik. Itu saja. Yang nombor 4 tu tak payah salin sebab panjang. Sebab dia minta 3 saja. Jadi kita bagi 3. Tulisan yang berwarna hitam, cikgu dah baca kan. Pastikan kamu tulis dalam buku aktiviti kamu muka surat 82. Okey, baik. Pada hari ni kita sudah belajar tentang aktiviti imla ni. Sebenarnya kalau untuk lebih berkesan, kamu kena buat di sekolah lah. Cikgu kena pastikan kamu tutup buku, kamu tulis berdasarkan apa yang cikgu cakap. Dari situ boleh cikgu tahu siapa murid yang bagus dalam mengeja, bagus pendengaran dia. Kan? Tapi kebiasaannya bila cikgu buat aktiviti imla ni, murid akan selalu melakukan kesalahan ejaan. Dia dengar cikgu baca ayat, bila dia tulis perkataan tersebut, kebiasaannya mereka akan melakukan kesalahan lah. Jadi sekarang ni cikgu tak boleh semak kerja kamu sebab mungkin kamu akan tengok buku kamu. Kan, kamu tengok, kamu salin, kamu tak dengar. Tapi nanti lepas kita akan bersekolah semula, cikgu akan semak balik aktiviti imla ni. Cikgu nak tengok kemahiran kamu nanti bila kita naik sekolah. Okay, benda ni kena buat dekat sekolah nanti. Lagi better, lagi bagus. Okay, kita sampai di sini saja untuk video kali ini. Jangan lupa share, jangan lupa subscribe channel ni dan nantikan video pengajaran pada hari Jumaat. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.